Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, kembali kita pada hari ini ya. Untuk sambungan kelas bagi minggu ni, untuk kelas RBT minggu ni masih lagi okey untuk tajuk terakhir bagi bab 2 itu penghasilan produk. Okey, sementara menunggu ada yang masuk, tak masuk lagi. Tapi sebenarnya kita dah nak mula lah. Kita tak mahu nak melengahkan masa. So, kita akan mulakanlah kelas kita pada hari ini. Okey. Minggu lepas, kita cuti. Cuti lah, rehat. Jadi mungkin tak sempat. Tak apa, nanti saya akan share link untuk yang minggu lepas punya kelas dan juga latihan minggu lepas. Okey, jadi untuk minggu ni terus sambung lah. Dengan 2.1.9 itu membuat cadangan penambahbaikan produk berdasarkan laporan keputusan ujian. Okey. Okey, jadi selepas kita dah buat pengujian tu, kita bolehlah buat penambahbaikan pada produk. Sama ada bila kita dah buat test, kita boleh tahulah komponen tu sesuai atau tak sesuai, nak buat kemasan apa lagi. Tengok ciri-ciri ekonomi ataupun keselamatan. So yang ni kalau dalam buku teks ni dia berdasarkan kepada penambahbaikan terhadap pengilap kasut. Okey. Contoh. Okey, contoh dekat sini. Dia kata untuk apa? Okey, untuk dia punya putaran motor. Contoh putaran motor dia perlahan. Putaran motor perlahan. So dia kena tukar kepada motor AT yang punya daya kilas yang tinggi. Contoh bateri. Bateri tu habis kuasa cepat. Okey. So nak guna apa? Dia kata kali ni dia kata nak guna yang berkuasa tinggi lah. 3 pin yang boleh dicas. Okey. Kemudian perumah. Contoh kalau dia buat pengilap kasut tu daripada kayu, mudah reput. So kena tukarlah bahan yang sesuai, plastik atau fiber atau yang mudah rosak. Contoh yang paling senang yang kalau kita buat, kita guna paip PVC contohnya di sini. Okey. Okey, kemudian ini contohlah. Kalau dibuat penambahbaikan apa yang dah jadi, rupa jadi macam mana dah. Contoh ni. Dia buat jadi rupa bentuk macam ni kalau kamu boleh buat lah kan. Ni contoh pengecas bateri apa. Okey. Contoh penambahbaikan untuk pengilap kasut. Kalau kita buat produk lain pun sama, kita akan buat penambahbaikan berdasarkan produk yang kita buat lah. Bank ke, kalau buat bank apa yang kita buat. Okey. Ini yang paling penting. Yang last sekali, penyediaan pendokumentasian. Okey. So apa itu pendokumentasian? Okey, dah tengok dekat sini dia kata pendokumentasian ialah laporan bertulis yang menghuraikan perincian reka bentuk maklumat daripada peringkat perjalanan idea sehinggalah peringkat mockup atau model produk dihasilkan. So pendek cerita daripada awal sampai habis lah. Semua apa yang dari bawah sampai habis semua kena cerita. Okey. Semua kena cerita. Okey. Sebab apa pentingnya pendokumentasian ni? Kita ada dokumen yang kalau kita nak kan, kalau nak register, okay, kat sini dia kata kalau kamu nak register hak cipta harta intelek, okay, kita bolehlah cipta sebab kita ada dokumentasi yang lengkap. Tak mau orang lain tiru contohnya kan. Ni kepentingannya tu. Menjadi bukti rekaan seorang reka bentuk diperlukan untuk mohon paten, mudahkan buat rujukan dan penyelidikan. Okey. So, kemudian kita tengok ada format laporan penghasilan produk. Okey, format laporan penghasilan produk yang perlu dibuat, dia perlu ada apa? Okey, muka hadapan macam biasalah. Okey, muka hadapan semua. Mesti ada muka hadapan, tak ada muka hadapan. Okey, dia adalah segala maklumat nama produk apa semua benda yang ada. Kemudian ada penghargaan. Okey, nak lafazkan penghargaan kepada siapa. Abstrak ialah ringkasan kepada keseluruhan semua laporan tu. Daripada awal apa benda produk ni, apa tujuan penghasilan dia kan, semua kena ada. Dan juga kandungan lah. Okey, kandungan apa benda yang ada dalam laporan pendokumentasian tu, apa yang ada. Okey, apa kandungan dia. Okey. Kemudian tengok ni contoh pengenalan apa yang perlu ada. Y. Semua ada big Y.
5W plus 1H. What, why, who, when, where, how. Okay, macam mana benda-benda ni boleh buat, produk ni boleh buat. Okay. Dan juga 2.0 penentuan gabungan teknologi. Teknologi apa yang digunakan. Okay, tadi pengenalan kan. Okay, selalunya kita gunakan, saya dah beritahu dah, sekurang-kurangnya kamu kena gabung 2 teknologi. 2 plus boleh. Minimum 2 teknologi yang digunakan. Okay. So, apa di perancangan konsep, macam mana, okay, bentuk lakaran akhir. Okay, jadual kerja yang penting. Sebab apa jadual kerja penting? Jadual kerja penting sebab kita nak memastikan projek yang kita buat ni adalah mengikut jadual yang ditetapkan supaya dapat lah. Okay. Jimat kos apa semua kan. Pengurusan kewangan macam biasa kita guna konsep smart. Okay, ingat balik. Okay. Semua kena ada dalam laporan ni. Kalau kita tengok penghasilan produk, semua kena ada. Pengujian, cadangan penambahbaikan. Jadi hampir semua yang telah kita buat kena ada. Okay. Kemudian last, kena penutup, bibliografi ataupun rujukan. Apa-apa rujukan yang digunakan sepanjang penghasilan produk dan juga lampiran. Ada brosur ke, ada gambar apa semua. Okey, itu adalah pelaporan ataupun pendokumentasian apa yang perlu ada. Okey. Okey, kalau dari segi persembahan ni, kalau zaman ni tak tahulah kalau kamu dapat buat dekat rumah macam mana nak sembahkan. Boleh sidang video ke, Google Meet ke kan. Selalu depan-depan tengoklah macam mana. Okey. Okey, ni contoh laporan penghasilan produk. Contoh saya letak nama saya lah. Yang ni memang ada dalam buku teks pada muka surat 106 boleh rujuk. Okey, contoh Tengok kamu semua sama aja. Apa perlu yang ada. Okey, kandungan. Alah, okey, dia ulang balik tadi semua benda. Okey, kajian keperluan pelanggan ada. Borang kajian keperluan pelanggan mesti ada. Kemudian apa penyelesaian masalah inventif dia. Borang project brief. Hampir ke semua benda. Penentuan teknologi, macam tahu apa teknologi yang digunakan, kekuatan dan kelemahan, perancangan konsep, lakaran perkembangan idea, laporan akhir, lakaran ceraian, analisis, segala jenis analisis yang dilakukan, jadual kerja, pengurusan kewangan menggunakan konsep smart. Dan inilah pengujian. Ujian apa? Makmal ke ujian parameter. Yang mana yang sesuai dengan produk kita. Analisis, kemudian buat penilaian. Dan membuat cadangan penambahbaikan. Penutup, bibliografi. So, ini adalah semua pendokumentasian yang perlu ada. Lampiran diletaklah. Contoh ni apa? Lukisan kerja, lukisan fotografik. Jadi sepanjang kita dah habis dah hujung dah. Sepanjang bab 2 ni apa yang telah kita pelajari Bab 2 penghasilan produk, apa-apalah yang telah kita pelajari. Kita tengok dari awal sekali menyatakan produk yang disediakan, berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan project brief. Keperluan pelanggan, project brief. Mengenal pasti asas teknologi, justifikasi pemilihan teknologi yang sesuai dengan produk. Macam biasa 2 plus ataupun 2 paling minimum teknologi yang digunakan. Kemudian merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk. Konsep, elemen, kena tahulah. Lakaran apa, lakaran 3D. Yang ni yang menghasilkan lakaran 3D, lakaran reka bentuk, menyediakan jadual kerja, membuat senarai bahan untuk projek yang kita perlukan, senarai perata, bajet produk, ciri-ciri produk berfungsi. Yang ni untuk menghasilkan produk fungsi dan berfungsi sebahagian. Banyak bahagian kan. Tinggal dia. Kalau konsep produk fungsi sebahagian ni, ingat balik apa? Mockup, model, prototype. Ada 3 benda. Membuat pengujian dan penilaian kefungsian. Saya fikir pantas. Membuat cadangan, menambahkan dan menyediakan dokumentasi. Yang last sekali, menyediakan dokumentasian. Ini yang penting. Laporan bertulis. Laporan bertulis. Jadi dengan pantasnya harap kamu dapat faham lah. Kurang dari 10 minit penerangan ringkas pada hari ini. So saya harap, nanti saya akan bagi link untuk latihan yang perlu dibuat. Kamu akan ada, kalau orang lain 1 latihan lah, tapi kamu ada 3 latihan minggu ni. Sebab minggu lepas tak buat lagi.
Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Saya harap kamu semua dapat, kalau tak faham boleh ulang-ulang balik video ni, okey? Okey, terima kasih.